Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat pagi. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada semua murid yang dapat hadir untuk kelas Google Meet pada pagi ini. Jika nampak ada beberapa orang ni, Arisha, Audrey, Bri, Daris, Joy, Erika, Hadi. Saya memakai nama Ichamia ini. Muhammad Firdaus, Nur Dania, Nurhani Zahra, Nur Arisha. Dengan siapa pakai nama Wak Doyong. Type kamu punya nama betul di chat sana. Okay. So, sudah untuk saya ingatkan, ini adalah hari persekolahan, tapi kita buat pembelajaran di rumah masing-masing memandangkan kita punya case COVID ni. Wabak yang ada sekarang ni masih berada pada tahap yang membimbangkan. Jadi sekolah pun tidak tahu bila akan buka. Jadi kamu kena gunakan kesempatan macam ini kalau ada guru-guru yang buat Google Meet ataupun orang guna Telegram ke apa-apa pun medium yang cikgu gunakan, pastikan kamu terlibat. Maksudnya kalau kamu dapat ikut yang real macam gini, yang live begini, terus ikut. Tapi kalau kamu memang ada kekangan, tidak dapat, itu lain cerita. Okay, so supaya lagi diingatkan kalau ada di kalangan murid-murid yang ada maksudnya mak ayah dia terkesan mungkin terpaksa nak kerja ataupun susah, ataupun kawan-kawan kamu yang kamu tahu yang tinggal berdekatan rumah kamu, okey, pihak sekolah memang ada sediakan daripada Persatuan Ibu Bapa dan Guru bantuan untuk makanan, boleh dapatkan di sekolah. Pergi sekolah masa hari pagi, diorang akan buka sampai jam 3 petang setiap hari. Kalau masih ada bekalan, boleh dapatkan di sekolah. Okey, boleh war-warkan ataupun boleh bagi tahu dengan kawan-kawan yang lain. Okey, so tanpa membuang masa, insyaAllah pagi ini kita akan buat beberapa aktiviti. Okey, yang pertama sekali seperti biasa kita akan buat jadual sifir terlebih dahulu. Sebelum itu, tengok tengok muka kamu dulu, buka. Semua buka kamera. Buka kamera, tengok muka kamu. Okey, kenapa muka Kris dah? Nur Dania, Erika. Alright. Okey, Nur Adilisha juga nampak. Arisha, Joel. Siapa pakai nama Wak Doyo tu? Oh, siapa pakai nama Wak Doyo tadi? Itu buka yang pakai nama Wak Doyo. Dia nampak Audrey, Adi. Okey. Alright, okey. So, semua ready? Kita akan buat jadwal sipir. Kalau ready, angkat tangan ataupun type di chat sana. Boleh tekan butang raise hand sana kalau ready. Semua pastikan ready. Alright, okey. Kalau ready, duduk bagus-bagus lah. Bukan kau tak lentang kok kupu-kupu pula. Okey, tanpa membuang masa kita akan mulakan dengan jadual sipir. Tunggu dia punya signal. Okey, ready? Kita mulakan 3 minit bermula sekarang. Buat kemas-kemas ha. Jujur, pastikan kau tidak meniru. Kalau kau meniru, mudah-mudahan kau kena panaftir. Kira, patutnya kau sudah cukup mahir sudah. Sekarang sudah bulan 8. Kita sudah buat benda ni daripada awal tahun lagi. Okey, yang baru masuk, kawan-kawan kau tengah buat jadwal video, teruskan buat. Tidak perlu tunggu. Siap, tengok masa di screen sekarang.
Oke, siap. Tulis masa kamu di bawah tuh. Di bawah dia. Di bawah jadwal supir. Siap. Oke, good. Oke, 30 saat lagi. Jadi saat. Alright. Oke, dan up. Yang belum teruskan. Tulis masa kamu nanti 3 menit lebih. Oke, yang sudah siap. Terus simak. Gunakan pen kalau ada pen. Kalau ada pen, tidak ada pen, pakai pensel pun boleh. Buatkan jawaban yang salah. Dan terus buat kebetulan. Kamu boleh tengok paparan di screen untuk simak jawapan itu. Jawaban 1 menit untuk simak. Lepas itu juga akan minta beberapa orang untuk buka kamera dia. Jadi mau tengok kamu punya jadwal supir. Dia akan pilih tambang. Oke, sudah. Oke, yang betul semua angkat tangan. Sebentar di sana. Oke. Alright. Oke, Oke, dari Sahani. Aisyah. Oke, Adi. Alright. Oke, juga mau tengok Daris buka kamera. Juga mau tengok kamu jadwal supir. Bawa sikit Daris, bawa sikit. Bawa sikit. Oke. Alright, oke. Daris. Dapat terang. Mantap. Mau tengok Adi buka kamera. Tengok jadwal supir kamu. Balik kamera kamu. Pusing dia Adi. Buka kamera, bawa kasih pusing bawahnya. Oke, angkat sikit tadi, kasih kakak. Oh, tidak siap lagi. Adi belum siap, dia juga nampak. Adi nanti next time juga tidak mau macam tu. Dia mau kotak tu buat awal-awal, siap-siap. Oke, kasih kemas-kemas kotak. Oke, 9 kotak ke kanan, 9 kotak ke kiri. Oke, Adi, practice lagi Adi untuk buat jalan juga Adi. Alright, ada orang lagi. Belum mau tengok Ani, Zahra. Turun bawah sikit Ani, turun bawah sikit, oke stop. Oke, alright. Oke, kemas. Oke, cuma ini kan tulisan nanti kasih kemas kita. Oke, sudah tuh. Good Ani. Alright, bagus. Oke, so yang lain-lain yang tidak semak tu bukan bermakna yang kamu terlepas tidak. Pastikan kamu buat betul-betul lah. Sepatutnya kalau sekarang bulan 8, sepatutnya tiada masalah sudah untuk kamu buat jadwal sipir di dalam masa yang ditetapkan. Maksudnya 3 minit itu adalah masa yang paling tidak terlalu lambat ataupun tidak terlalu cepat. Sebab ada murid tahun 3 boleh buat tak sampai pun 1 minit. 50 saat lebih dalam proses. Dan kalau kita buat balik-balik, kau mesti pun ingat. Macam komen
game lah. Macam mana kau main game kan, banyak game kau main Free Fire, Mobile Legends, segala binatang kau main. Kau rasa kau balik-balik gak mau belajar cara main game? Kali pertama aja lah, mungkin kali kedua, kali ketiga, lebih daripada 10 kali mungkin kau sudah mahir dalam main game. Sama aja jadwal sipir. So macam mana kau main game bersungguh-sungguh, sama konsepnya. Kalau kau buat jadwal sipir, kau kena buat bersungguh-sungguh je. Buat kemas-kemas. Okey, buat kotak tu siap-siap awal-awal, lepas tu buat step by step. Buat satu step 2 dulu, step 3, step 4. Gunakan kaedah tambah. Okey, macam gini konsepnya 2, macam mana dapat 4, 2 tambah 2, 4. Lepas tu macam mana dapat 6, 4 tambah 2, 6, 6 tambah 2, 8, 8 tambah 2, 10, dan seterusnya. Siap ke bawah macam gini, barulah kamu buat melintang pula. Okey, itu kaedahnya. Ini yang cikgu belajarkan dan cikgu tunjukkan di kelas. Dan banyak kaedah untuk buat jadual sipir ni ya. Kamu boleh guna kaedah nyanyian boleh. Yang pastinya jadual sipir ni sebenarnya tidak perlu hafal. Sebab apa? Sebab kita boleh guna kaedah tambah berulang. Tapi kalau kamu boleh hafal, cikgu sangat-sangat galakkan kamu hafal sipir. Sebab cikgu dulu tahun 1, cikgu masuk tahun 1 memang cikgu sudah hafal sipir. Daripada sipir 1 sampai sipir 12 memang kalau tak cikgu sudah. Sebab dulu kami tidak ada buat jadual sipir. Tapi sekarang kalau kau memang tidak boleh hafal, jadual sipir ni adalah alat ataupun kaedah untuk bantu kamu kuasai matematik. So, kalau kau tidak hafal sipir ataupun kau tidak kuasai sipir, jadual sipir pun tidak boleh buat, agak sukar untuk kau belajar topik-topik dalam matematik. So, dalam matematik ni, darab ni antara salah satu dipanggil jantung dalam matematik. Kalau kau tidak ada jantung, matilah. Itu yang jadi murid ramai yang tidak minat matematik dan tidak minat sebab dia tidak kuasai sipir. Okey. Sekali lagi saya ingatkan mana-mana yang belum mahir, tolong pastikan kau buat latihan tambahan. Balik-balik. Okey. Okey, yang sudah mahir tu bagus, teruskan. Okey. Alright. So, kita akan buat aktiviti yang pertama sekali, kita akan buat kenakan dulu untuk kita punya kerja yang terbaru. Okey, semua buka buku aktiviti. Nampak ada beberapa orang saja yang hantar dengan cikgu. Yang dia sudah buat. Dia semua buka buku aktiviti. Kita masih lagi dalam topik uang sebenarnya. Okey, kita buka muka surat 50 dulu. Cikgu mau semak yang bahagian darab dan bahagian uang. Semua buka muka surat 50. Muka surat 50. Semua ready? Ready. Ada 4 soalan di muka surat 50. Okey. Okey, boleh tengok paparan cikgu di skrin. Okey, kita pergi muka surat 50 dulu. Okey, kita pergi soalan pertama. Okey, kalau ada apa-apa soalan, type di chat sana. Ada perlu buka mic. Kecuali ada benda kamu tanya, type di chat atau buka mic sekejap. Lepas itu tutup balik. Saya tidak mengganggu masa diri kami berserangan. Okey, yang belum siap, muka surat 50 belum siap. Okey, dapat kau buat sama-sama? Nanti kita buat sama-sama. Okey. Ini kerja yang ini ni ingat macam last week ni. Hari Jumat lepas ni dia bukan kerja. Sebab kalau itu kan yang hari Rabu bukan ini. Hari Rabu muka surat 51. Kalau muka surat 51 senang sikit. Yang kita mau terangkan muka surat 50 dulu. Okey, semua tengok muka surat 50. Kita pergi soalan pertama, darab dan bahagi uang. Ini adalah operasi bergabung. Okey. Sambil-sambil itu kau boleh gunakan. Di sinilah kelebihan dia bila kita ada jadual sipir. Sebab kita boleh terus gunakan jadual sipir itu untuk kira ataupun jawab soalan. Kalau kita tidak hafal sipir ataupun kita tidak ada jadual sipir, itu yang ramai murid kita nampak dia meniru. Dia tiru daripada sipir di belakang. Okey? Itu salah, tidak boleh sebenarnya. Kalau masuk dalam peperiksaan, dewan peperiksaan yang betul, memang tak bolehlah bawa. Okey, kita pergi soalan yang pertama, soalan 1. 5 darab RM 10.290 bahagi 3. Okey. So, bila untuk jawab soalan operasi bergabung seperti ini. Okey, kaedah pertama adalah kita kena buat satu persatu operasi itu. Tidak boleh terus selesaikan sekali dua darab dan bahagi. Kena buat step by step. Pertama sekali kita kena buat operasi darab terlebih dahulu. Okey, selalu cikgu bagi tahu operasi darab
boleh kita ubah kedudukan nombor tu. Nombor banyak di atas, nombor sedikit di bawah bila kita buat bentuk lazim. Okey, operasi darab dan operasi tambah kita boleh ubah kedudukannya. Sebab contohnya 2 tambah 3 sama dengan 5. 3 tambah 2 tetap sama dengan 5. Sama juga darab. 5 darab 2 sama dengan 10. 2 darab 5 sama dengan 10 juga. Jadi dia tidak ada masalah untuk kita ubah kedudukan nombor. Tapi operasi tolak dan operasi bahagi tidak boleh kita ubah kedudukannya. Contoh 10 tolak 5 sama dengan 5. Tiba-tiba kita mau tolak 5 tolak 10. Jawapannya tidak akan sama. Dia jadi negatif 5. Ini kita belajar masa tingkatan. Sama juga operasi bahagi itu sama. Okey, 10 bahagi 2 sama dengan 5. Kita tidak boleh terbalikkan 2 bagi 10 dapat 5. Okey. So, tapi operasi tambah dan darab boleh. So, yang paling penting di sini kita buat darab terlebih dahulu. Kita terbalikkan, kita letakkan nombor yang besar di atas, tulisnya di atas. So, RM 10.290 kita darab dengan 5. 5 tu sebenarnya tak semestinya tulis di sini ya. Boleh juga sebenarnya tulis di sini, boleh, tak ada masalah. Tapi ikut sistem dalam bentuk lazim yang paling kemas ataupun paling senang, supaya kalau tidak pening-pening, kita tulis di bahagian paling ujung di sebelah sana. Okey, so itu yang paling mudah. Alright, barulah kita kira. Ini kaedah yang biasa. Kita tunjukkan ni kaedah bentuk lazim yang biasa. Okey, kita kira dulu. 5 darab sifar, tengok jadwal sifar. 5 darab 9 sama dengan berapa? Berapa? Tengok jadwal sifar masing-masing. 5 darab 9. Betul. Okey, 45. Macam mana mau tulis 45? 5 di bawah, 4 naik ke atas. Ada murid dia tulis di sini ya, 45 dia buat begini. Tak. Ini salah ni kalau dia buat begini. So pastikan tulis tu 45, 5 di bawah, 4 tu naik ke nombor ataupun rumah yang depannya. Okey, barulah kita darab nombor. Seterusnya 5 darab 2 sama dengan 10, tambah dengan 4 sama dengan 14. So 14. 14. So 4 di bawah, 1 naik atas kosong. So 5 darab sifar sama dengan sifar, tambah 1 jadi 1 turun. Yang last kali 5 darab 1 sama dengan 5. So selesai sudah darab. Dapat satu markah ini. 51.450. Okey, yang kedua, barulah kita buat operasi bahagi. Okey, bahagi seperti biasa kita buat dalam bentuk lazim juga. Ini kita bagi tunjuk yang paling bentuk lazim. Dia ada beberapa kaedah dalam pengiraan matematik. Cuma ini yang paling basic, yang paling senang ataupun yang paling asas yang selalu diajar dalam kelas. Kita gunakan kaedah bentuk lazim biasa. Okey, tapi dalam operasi darab ini kita boleh juga guna kaedah lattice. Kalau operasi bahagi ini selain bentuk lazim begini, kita banyak lagi kaedah lain. Kaedah palang, ada macam-macam kaedah dalam pengiraan bahagi. Kaedah kita permudahkan boleh. Cuma ini yang asas. Yang kau perlu kuasai dulu. Kalau kau tidak boleh kuasai kaedah ni, kau ada pilihan lain sebenarnya. Okey, untuk guna kaedah lain. Yang penting dia menuju kepada jawapan yang betul lah. Okey, so sudah dapat jawapan, barulah kita bahagi dengan 3. Alright. So bahagi dengan 3. Cara menulis ya. Okey, kita macam biasa kita kira satu, gunakan sifir. Di sini juga pentingnya ada jadual sifir. Okey, semua tengok sifir 3. Okey, tengok jadual sifir tu, tengok sifir 3. Cara dia macam mana? Tengok sifir 3. Cari nombor yang paling dekat dengan di sifir 3 tu, nombornya paling dekat dengan 5. Nombor berapa? 3. Nomor berapa? 3. 3. Maksudnya 3 darab 1 sama dengan 3. Okey. So, 5 tolak 3 sama dengan 2. Barulah kita turunkan 1. Saya sudah tahu perdarapan. Saya sudah Okey, tahu. lepas tu tengok dalam sifir 3, masih sifir 3 tengok nombor 21 dalam sifir 3. Ada tak? Ada. Ada. Apa nombor ujung dia? 7. Yes, good. So, 3 darab 7 sama dengan 21. Habis. Settle. Senang. Sekarang di belakang 4 lagi. Turunkan 4. Okey, sekarang tengok dalam sifir 3. Adakah nomor 4? Paling nomor 4 tiada kan? Paling dekat adalah nomor 3. Okey, so sama lagi 3 kali 1 di 3. Dia tolak 4 tolak 3 sama dengan 1.
Lepas itu kita turunkan lagi 5 jadi 15 sekarang nomor dia. So, 3 kali 4. Tengok 3 ada nomor 15 dah? Ada. Ada. Darab berapa? 5. Yes, darab 5 sama dengan 15. Habis sudah 15 tolak 15 settle. Last kali kita turunkan. Oh, nanti dua angkat sedikit ya. Oke, kosong. So, 3 darab berapa? 8 kosong. 3 kali kosong sama dengan kosong. Habis. So, jawabannya adalah RM 17.150. Okey, kau punya buku tu mesti ada jalan kerja yang cikgu tunjuknya. Pastikan ada jalan kerjanya. Kalau tiada jalan kerja, ada jawapan saja cikgu tahu tu. Itu mesti yang ambil, dia tekan kalkulator terus dapat jawapan. Walaupun jawapan kau betul, sebenarnya tetap salah. Mesti ada, wajib ada jalan kerja. Dalam matematik ni jalan kerja lagi penting daripada jawapan. Okey, so siapa yang betul, right, yang ada jalan kerja lah. Yang tidak, yang ada jawapan dia tapi jalan kerja, buat jalan kerjanya sekarang. Jadi kita ada 1 minit untuk tulis. Nah, ini adalah operasi bergabung untuk darab dan bahagia. Okey, dah. Okey, tak apa kalau tidak sempat mau salin sampai habis. Nanti kau boleh tengok sebab kelas ini adalah direkam. Kau boleh tengok balik rakaman nanti di channel ataupun di YouTube yang di upload. Kau boleh kasih pause dia waktu kau tulis. Okey, kita pergi soalan nombor 2. Surat 50, soalan nombor 2. RM 60. Berapa yang buka mic tu? 64.310 bahagi 10 darab dengan 8. Ini pun sama. Kita kena buat satu persatu. Kita kena buat operasi bahagi dulu. Barulah kita darab dengan 8. Okey. Cuma bezanya di sini, kau tengok. Bila melibatkan bahagi, kita sudah bagi tahu hari ini, melibatkan bahagi ataupun darab 10 ke, 100 ke, 1000 ke, yang kosong-kosong di belakang. Sampai sejuta, tidak perlu buat bentuk lazim. Okey, kita hanya perlu gerakkan titiknya sahaja. Soalan ni tengok. RM 64.310 bahagi 10. Kita menggerakkan titik, mana titik dia? Semua nombor bulat titiknya berada di mana? Berada di belakang sekali, tapi tidak tulis titiknya berada di sini. Okey. So bila dia bahagi 10, kita tengok berapa kosong di 10 ni. Ada satu kan? Kosong dia. Okey, jadi bahagi dia punya titik itu akan bergerak ke kiri ataupun ke hadapan. Kalau operasi darab dia akan bergerak ke belakang ataupun ke kanan. So ikut berapa kosong dia. Sekarang bahagi 10 kan, jadi 1 kosong. Jadi bergerak sekali ke kiri ataupun ke hadapan. So ini bergerak sekali. Ini titik. So jawapannya dia akan jadi RM 6.431. Itu je lah. Senang kan? Bahagi 10. Kalau bahagi 100, 2 kali dia bergerak. Kalau bahagi 1000, 3 kali ke depan. Seterusnya begitu. Itu bilangan kosong. Berapa yang jadi bahagi. Yang penting ini hanya boleh, kaedah ini kita hanya boleh guna untuk yang melibatkan bahagi ataupun darab yang melibatkan kosong-kosong di belakang. Oke, kosong saja. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 sampai sejuta. Kita 10 juta pun sama juga kaedahnya. Oke. So sudah settle bahagi, barulah kita buat darab. Oke, barulah kita darab dengan kita darab dengan 8. Sama kaedahnya buat seperti biasa tadi. Sebagai kaedah darab 8 darab 1 gunakan jadwal sifir 8 kali 1 8 darab 3 sama dengan 20 ohm. 4 naik atas 8 darab 4. 8 darab 4 berapa? Tengok jadwal sifir. Jauh. 8 darab 4 berapa? Kelas. Mana ini? 2. Kenapa senyap semua? Berapa? 32. 8 darab 4? Okey, 32. Betul. Tambah 2 sama dengan 30 ohm. 4. Naik atas. 3. 8 darab 6 sama dengan 4.
tambah 3. Berapa? 8 darab 6, 48 tambah 3. Halo? Halo? Ini berapa? Adi? Audrey? 8 darab 6, 48, tengok dalam sifir masing-masing. Tambah 3, berapa? 8 darab 6, 48 tambah 3 berapa? 51. Satu. Jawabannya 51. yes. So, jawaban dia adalah 51.448 ring. Bu. Tidak? Tulis jawabannya buat kebetulan kalau betul, right. Kalau salah terus buat pembetulan. Oke, setakat ini boleh paham? Mas, bagaimana mau buat benda ini? Oke. Siapa yang tidak paham, boleh type di catatan ataupun angkat tangan. Aku tidak paham. Oke. Ingatlah, mesti dalam operasi bergabung darab dan bahagi ini mesti buat satu per satu. Tidak boleh buat sekali dua. Mana-mana operasi bergabung lah, tambah dengan tolak pun kalau dia bergabung, kena buat step by step. Tambah dengan darab kalau dia bergabung pun sama juga. Oke, tolak dengan bahagi kalau dia bergabung pun sama. Kena buat satu per satu. Oke. So, pergi kita soalan nombor 3. Oke. Soalan nombor 3. (14 darab RM 6.021 30 sen bahagi 7. Oke, sama, kita kena buat satu per satu, kita kena buat operasi darab terlebih dahulu. Oke, sama tadi macam cikgu bagi tahu, kita boleh ubah kedudukannya untuk operasi darab 6.021 30 sen darab 14. Oke, kena buat hati-hati ya. Ini kadang-kadang ramai murid dia tidak hati-hati. Dia tulis salah. Oke, kita buat 4 dulu, darab 4 dulu. Kita buat darab 4 terlebih dahulu. 4 darab sifar, 4 darab 3, 12, naik 1. 4 darab 1, 4 tambah 1, 5. 4 darab 2, 8. 4 darab sifar, 4 darab 6, 24. Oke, baru kita buat 1 pula. 1 darab sifar. Ini yang ramai tulis salah. Kadang-kadang dia tulis sifar bukan di sini, dia buat di sini. Di sini salah. Cara tulisnya mesti di belakang nombor 2, di bawah nombor 2. Oke. 1 darab 3 sama dengan I. 3. 1 darab 1, 1. 1 darab 2, 2. 1 darab sifar. 1 darab 6, 6. Barulah kita tambah. Untuk selamat, letakkan kosong di sini, supaya kau tidak keliru. Baru tambah seperti biasa. Sifar tambah sifar. Sini 2, sini 8, sini 9, sini 2, sini 4. Nah, tengok titiknya berapa kali dia? Daripada atas ini dia ada 2 kali kan? Di sini 1, 2. Sama titiknya di sini pun kita letakkan 2. Di sini titiknya baru. Oke, ikut berapa di atas itu yang 2 kali. So, dan yang last kali kena tulis dia punya nilai ring. Kalau kau tidak tulis nilai RM itu, otomatis salah. So, dia akan jadi nomor biasa. So, jawabannya 84.298 ringgit 20 sen untuk darab. Oke? Boleh? Setakat ni? Oke, setakat ni yang boleh ikut angkat tangan. Tengok berapa orang yang boleh ikut. Okay, alright. Ada yang tak faham? Ada yang tak faham? Anda tahu? Yang masih blur lagi apa binatang lagi kita belajar ni, saya tak tahu lagi. Ada? Tanya, kalau tidak tahu, tanya. Jangan malu. Belajar normal. Kalau tidak mahir, tidak pandai, itu normal lah. Itu apa kita belajar. Oke. So, dapat jawapannya. Barulah kita bahagi ini. Oke. Oke,
kita bahagi 7, kita buat kaedah bentuk lazim. Kita buka page sebelah. RM 84.298,20 sen. Kita bahagi dengan 2. Okey. Kita semua tengok sifar 7 dalam sifir. Okey, kita tengok 8. Dalam sifir 7 ada nombor 8 ya? Ada? Kalau cari yang paling dekat dengan 8 dalam sifir 7. Nomor berapa? Darab berapa? Hello. Apa Cikgu? Darab dengan darab dengan 1. Satu. Sama dengan 7. So 8 tolak 7 sama dengan 1. Turunkan 4. So dalam sifir 7 ada 14. Semua tengok sifir 7 jadwal sifir. Ada nomor 14 kah? Halo. Ada. Ada. Okey, darab berapa tu? 7 darab berapa dapat 14? 2 darab Dua. 7. Yes, good. Darab 2 sama dengan 14. Habis. Catat. So, turunkan 2. 7. Dalam sifar 7 ada 2 kan? Ya, kan? So, darab dengan sifar. Jadi, sifar. 2 tolak sifar, 2. Turunkan lagi 9. Jadi, 29. So, tengok yang paling dekat dengan 29 dalam sifar 7. Darab berapa? Darab berapa paling dekat dengan 29? Tidak boleh lebih daripada 29, mesti yang paling dekat dengan dia. Tidak boleh lebih daripada 29. Kita mesti semua tolak dengan dia. Tolak dengan 29. Darab? Hello? Cuba. Tengok jalan sifir masing-masing. Tengok sifir 7. Cari nombor 29. Kalau cari nombor 29, nombor paling dekat dengan 29. Yang sebelum nombor 29. 28. Yes. 28. Jadi 7 darab berapa dapat 28? 4. 7 darab 4. Empat. 28. So, 9 tolak 8 baginya 1. Barulah kita turunkan lagi 8. Okey, sama aja macam kaedahnya. Tengok dalam sifir 7, mana yang paling dekat dengan 18? Paling dekat. 14. Yes, 14. 7 darab berapa yang 14? 2. Yes, 7 darab 2 sama dengan 14. So, 8 darab 4 sama dengan 4. Turunkan lagi 2, 42. Tengok dalam sifir 7, ada sifir 42 kan? Ada. Ada. Darab berapa tu? 6. Yes, good. Darab 6. Naikkan titik dulu. Lepas tu darab 6 sama dengan 42. Habis. Belum buat. Turunkan sifar. Okey. So, 7 darab sifar sama dengan sifar. So, jawapannya adalah tulisan RM dia. RM RM12.042.60. Itu untuk soalan ini. Okey. Boleh? Okey. Buat pembetulan terus right. Kalau salah, buat pembetulan terus. Yang tiada jalan kerja, pastikan ada jalan pengiraan. Alright, okey. Tekan ni boleh ikut lagi. Okey, ini tadi kami yang jawapan darab. Okey, ini jawapan bahaginya untuk RM120,42.60. Okey. Yang last sekali adalah soal nomor 4. Nomor 4 kita bagi jawapan terus kan. Nanti kamu buat jalan kerjanya macam mana yang cikgu tunjukkan tadi. Boleh? Okey. Kita semak soal nomor 4. Kita baca soal nomor 4. Soal 4 sama dengan jawapannya adalah RM 32.424. Ini soalan nomor 4. Right, kalau betul. Yang betul ni mesti ada jalan kerja. Jadi kamu ada jawapan saja. Kalau jawapan saja tu bukan betul. Itu kalkulator yang betul. Okey.
Okey, settle. Untuk muka surat 50. Okey, setakat ni boleh? Kelas? Mulai. Okey. Alright. Okey, kita ada baki lagi masa yang dalam 10 minit lagi. Kita akan buat sedikit aktiviti. Okey, kita akan buat aktiviti untuk quizzes. Okey, untuk yang ini ni, mana-mana yang masih, yang tadi yang tidak sempat untuk tengok jalan pengiraan dia. Okey, untuk salah 1, 2 dan 3 masa 50 minit, kau boleh tengok balik rakaman untuk kelas ni. Okey, ataupun kau tidak faham, tengok balik. Untuk soalan nombor 4 ni, pastikan buat jalan kerja dia macam mana cikgu tunjukkan di soalan 1, 2 dan 3. Okey, boleh-boleh? Okey, boleh kita pergi aktiviti seterusnya. Kalau ready, tekan butang angkat tangan tu. Kita pergi aktiviti yang seterusnya. Alright, okey, kita akan buat aktiviti yang asas. Jadi kita ini asas untuk topik nilai wang ni. Okey. Mau buat aktiviti berkumpulan ke aktiviti individu? Kita buat. Turun tangan dulu semua, cikgu kira undi. Okey, siapa yang mau buat aktiviti individu? Angkat tangan. 1 orang. 2, 3. Okey, yang mau buat aktiviti berkumpulan? 2, 3, 4, 5, 6. Oh, senang yang berkumpulan. So, kita buat aktiviti quizzes secara berkumpulan. Okey. Kita akan bagi link di sana. Di sini ada berapa orang? Tolak cikgu 2 ada 15. 15, jadi kita buat 3 kumpulan saja. 5, 5, 5, 5. Okey, semua tengok di chat sana. Kita chat di chat. Okey, buka link di chat tu coba. Masukkan nama betul lah. Nama dan kelas. Okey, ada 3. Nur Najiyah sudah, Firdaus sudah, Delisha. Dari si Joel, Nur Arisha. Pastikan semua masuk, ada 15 orang posnya dalam sana. Ini soalan asas saja, ada 20 soalan, tapi soalnya yang paling asas untuk topik uang ini. Oke, kita gabung untuk keseluruhan. Oke, ada lagi 4 orang belum masuk. Untuk aktiviti berkumpulan ni, kalau cikgu sudah mula, kau belum masuk, kau tidak boleh join lah. Ataupun kau keluar semasa kuis itu tengah berlangsung, pun kau tidak boleh masuk sudah. Itu bezanya dengan aktiviti individu. Kalau individu kau boleh, kalau kau keluar boleh masuk balik. Oke, semua cukup sudah dijelaskan 15 orang. Oke, semua ready? Kalau ready angkat tangan. Oke, mana yang perlu kira-kira betul-betul, mana yang tidak perlu kira, baca soalan betul-betul. Oke, alright. Kalau semua sudah ready, kita mulakan daripada ingat. Di shuffle dulu supaya adil. Di shuffle dulu kumpulan ini. Ini dia punya alien letters. Kumpulan Soaring Penguins, Audrey, Daris, Darjihan, dan Arisha, Kri, Dancing Slug, Hani, Firdaus, Arisha, dan Adilisha, dan Ahmad Fauzan. Kumpulan Royal Reds, Nur Naziha, Joel, Erika, Haji, dan juga Nur Kania. Karena setiap jawaban kau yang betul akan bantu kau punya markah kumpulan. Oke, kalau kau jawaban salah tidak membantu apa-apa lah. Mengasih kalah kumpulan kau lah. Oke, so buat betul-betul, baca soalan betul-betul. Mana yang perlu kira betul-betul. Cikgu bagi masa 10 minit untuk 20 soalan. Kita mulakan sekarang. Tengok soalan betul-betul. Jangan main hentam.
Oke, masih lagi kumpulan dancing slug, ranking pertama, kedua soaring penguins, ketiga royal reds. Soalannya mudah-mudah, banyak soalan yang senang. Ada juga soalan yang perlu kira betul-betul, tengok soalan betul-betul dengan tuai. Oke, lebih kurang 7 menit lagi. Masih banyak masa. Oke, good. Dari siap sudah. Nah, teruskan, masih ada masa lagi. Lebih kurang 6 menit lagi. Baca soal betul-betul. Soalan satu pun ada yang salah. Apa yang tinggal tuh? Soalan yang senang. Soalan tiga pun ada yang salah. Dulu pun ada 2 orang salah. 14 ada 3 orang salah. 18 1 orang. 20. Tengok betul-betul baca soalan betul-betul. Nah, kumpulan dancing selak macam semua sudah siap dengan baru. Semua sudah siap. Tidur. Oke. Ada 2 kumpulan lagi. Oke, good. Korban. Oke, admin pun siap. Admin pun siap. Good. Admin pun siap. Oke, sedikit lagi. Ada 2 kumpulan lagi. Kenapa mau siap sudah?
seluruh snoring penguin di atas. Walaupun, oke, ada tentang dia. Johan, kumpulan snoring penguins. Audrey, Daris, Nur Najwa, Nur Arisha, dan juga Tri. Oke, Tanya. Wait, what? Walaupun tidak ada salah, tapi dia ada markah, dia ikut kiraan berapa yang paling cepat. Oke, nomor 2. Semua. Kumpulan Dancing Slugs, nomor 3, Royal Rex. Kita tengok. Perasaan tadi nomor 2. Kita tengok siapa yang ramai yang betul semua. Daris, Audrey, Arisha betul semua, Haji betul semua, Fauzan, Firdaus, Anizahra, Nur Arisha betul semua, Erika betul semua, Nur Nadia betul semua. Nadia ni bukan betul semua. Dia ada salah satu. Soal nomor 8. Soal nomor 10. Langsung buat ada salah satu juga. Tapi semuanya rata-rata dapat 90% ke atas. Oke, Tanya. Oke, good. Ini soalan senang lah. Maksudnya semua boleh jawab. Cuma kita tengok kalau ada soalan yang susah. Senang. Tengok kalau ada soalan yang senang-senang tu pun soalan satu tu pun ada yang salah. Ada yang soalan yang ada salah dulu. Soalan satu ni. Ada yang salah. Ada yang jawab berapa ni? Ini 5 sen lah. Siapa yang jawab ni? RM5. Amboi. Hebat kau ni. Siapa yang jawabnya RM5? Patutnya 50 sen. Cepat kau kaya kalau begini. 5 Siapa yang jawab RM5 ni, cepat dia kaya. Kita bagi saja duit 5 sen banyak-banyak. Oh, jadi kaya. lain macam tu cikgu. Okey, ini soalan 2 tidak masalah, 3 tidak masalah, semua betul. Cuma yang ada salah ya. 4 tidak masalah, 5 okey, 6 okey. 7 okey, 8 okey. 9 pun okey. 9 tidak ada masalah. Sampai ini wang dia jawab 70 sen. Boy. Dapat soalan satu. Ni soalan nombor 10 ni. Cari jumlah yang sama. Dia cakap sini 40 sen. Ini yang jawapan yang pertama. Ini bukan 40 sen ni. Ini 20 sen, 10 sen, 5 sen. 35 sen di sini. Ini tak 5 sen. Ada 3 orang yang jawab 35 sen. Ini sebenarnya 40 sen. Ini jawapan yang betul. Okey, tengok ini. Okey. Yang salah. Ini tidak ada salah. Tuliskan nilai wang dalam simbol. Ada yang jawab 5 saja. Kalau 5 itu nomor, bukannya duit. Okey? Dia mesti ada RM. Itu cara yang betul untuk tulis nilai wang. Kalau kau tulis 5 saja, walaupun jawapan kau betul, tetap salah. Ingatlah dalam topik wang ataupun mana-mana topik dalam matematik yang ada unit, wajib tulis dia punya unit. Kalau tidak, dia akan jadi salah. Okey, so di sini jawapan yang betul adalah RM. 5 ring. Okey. Tidak masalah. Okey. Okey. 18 okey. 19 okey. Walaupun ni nombor 20 ni ada juga yang salah ni. Dia nampak ada yang jawab ni. Dia tulis 6,621 ringgit 50 sen. Mana kita dapat 6,261 ringgit 50 sen. Okey. Okey, sudah settle pasal itu. Okey. So kalau tidak ada apa-apa sudah, kita buat rumusan sedikit. Apa yang kita belajar hari ini? Yang kita belajar boleh jadi. Okey. Apa kita belajar? Darat dan bahagi. Yes, darat dan bahagi apa? Wang. Yes, wang. Bahagi dan darat wang. Bukan darat dan bahagi dia. Kalau darat dan bahagi itu topik lain. Ada darat dan bahagi. Okey. So, juga harap kau dapat sedikit sebanyak. Okey, siapa yang dapat ikut aktiviti hari ini? Maksudnya dia boleh faham. Dia seronok belajar hari ini. Angkat tangan. Okey, darat bahagi. Okay, good. Siapa yang tak paham langsung? Apa binatang udah balik 1 jam ni? 1 benda pun tidak paham ni, Bu. Ada? Kalau ada yang tak paham tu maksudnya dia punya otak bukan di sini. Dan dia sedia ada dia punya otak atau di mana?
hantu kepala kau di dinding atau di lantai sana. Banyak betul kali tidur kau punya otak kalau gitu. Oke. So diharap pada sesuatu hari ini. So sekali lagi ingatkan mana-mana yang kita bincang tadi. Buat pembetulan balik. Kalau kau jalan-jalan kerja, pastikan kau jalan kerja dia. Oke, dan untuk soalan hari ini pun ibu akan up balik sebagai latihan tambahan untuk kawan-kawan kau yang tidak hadir hari ini. Kirim salam kepada kawan-kawan kau yang mungkin kalau dia main game ada saja online, tapi tiba-tiba kelas begini tidak ada, kirim salam. Kita langsung kirim salam. Nah, ini kalau yang memang ada kemudahan tapi tidak gunakan, nah itu memang tidak sepatutnya lah. Oke. Nah, kalau kau memang ayah kau sudah sediakan telepon, ada komputer, ada internet, pastikan manfaatkan setiap kali ada peluang belajar. Oke, semua buat game bro, cuma ambil gambar. Buat game bro, buka game bro. Cuma ambil gambar, jangan nampak muka view. Hello, gini, kau punya rambut macam penyanyi Korea. Nam Korea. Okay, Nam Korea yang cego. Terus, cuma nampak bukan rambut cuma nampak muka Daris. Alright, Nadia, Raja Lisha, Erika. Oke, semua ready? Pandang game bro. Oke, buatlah gaya atau apa juga. Buat lentangga, buat kupu-kupu, pizza, legas, sudah murah. Oke, ready? 1, 2, 3. Alright, oke. So, sekali lagi diucapkan terima kasih dan tahniah kepada semua yang dapat ikut kelas pada hari ini. InsyaAllah ada rezeki kita akan jumpa pada kelas akan datang. Kalau ada apa-apa masalah boleh jadi cikgu. Ayah keluar ya. Oke. Keluarnya jalan-jalan tinggi Korea. Akhiri kelas ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh keluar. Waalaikumsalam cikgu. Terima kasih. Bye, Anissa. Waalaikumsalam. Bye.